أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemerut Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab Hadis Qudsi. Yang saya hormati lagi saya kasihi Sapentadbiran Gemerut Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Hajarah Suniati binti Mansur. Yang dikasihi lagi disayangi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk di dalam halaqah ilmu. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta tidak lupa umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat menjadi bimbingan kepada kita semua dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah Allah Ta'ala redha dan menerima seluruh amal salih yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk hari ini kita akan baca satu lagi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis qudsi daripada riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, hadis dengan sanad yang dhaif, hadis daripada jalur Abu Hurairah, iaitu kata Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, inna rajulaini mimman dakhala an-nar ishtadda siyahuhuma, iaitu kata Nabi, sesungguhnya terdapat ada dua orang lelaki yang masuk ke dalam neraka Allah yang suara jeritan mereka itu kedengaran terlalu keras. Mungkin azab yang terlalu derita di dalam neraka ni yang terlalu berat sehingga kan mereka menjerit dengan suara yang terlalu keras. Mungkin ibu-ibu yang selalu ikuti kuliah saya maklum bila kita bincang tentang ayat neraka ni, selain daripada azab-azab yang tidak terperi dari sudut fizikal, di dalam neraka pun ada azab-azab secara psikologi kan. Antaranya iaitu penghuni neraka Allah ni duduk dalam keadaan terkurung, duduk dalam keadaan mereka ni stres, depressed di dalam neraka. Sebab itu Allah menamakan
neraka itu adalah sijin. Sijin, dia datang daripada kalimah as-sajnu yang merujuk kepada penjara. Bila sebut sijin, artinya neraka itu lebih azab, lebih gelap, lebih derita daripada penjara dunia. Okey, macam mana kita bayangkan penjara dunia, maka neraka lebih daripada itu. Maka disebut sebagai sijin. Innal fujjara lafi sijin, kata Allah. Orang-orang yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan itu, mereka akan duduk di dalam sijin, neraka sijin. Baik, muka surat 142. Rahmat Allah mengeluarkan manusia daripada neraka. Okey. Baik, muka surat 142. Okey, kemudian pertama, dalam neraka Allah ni manusia dalam keadaan terkurung, dalam keadaan stres, depres, kita boleh bayangkanlah. Kedua, penghuni neraka Allah ni akan ditertawakan oleh penghuni-penghuni syurga. Mereka derita, lalu mereka dilihat oleh penghuni syurga dan mereka ditertawakan di dalam neraka Allah. Dan ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mutaffifin. Ketiga, azab secara psikologi dalam neraka ni, iaitu penghuni neraka tidak akan dilihat dan tidak akan bercakap dengan Allah Ta'ala selama-lamanya. Okay? Dan ini adalah derita dan azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah perkara yang kekal abadi selama-lamanya. Bayangan saya, kalau di dunia Allah Ta'ala tahan rezeki, tahannya rezeki. Allah angkat nikmat daripada kehidupan kita, kita rasa derita dah. Dulu Allah angkat nikmat kebebasan kan. Kita duduk dalam musim COVID. Kita berada dalam situasi dikurung sebab ada penyakit. Itu pun kita kata 2 tahun itu adalah 2 tahun yang sangat derita lah. Ramai orang kehilangan kerja, ramai orang jadi stres, ramai orang yang ambil keputusan bunuh diri, banyak negara kerugian, banyak perbelanjaan telah dikeluarkan. Baru Allah Ta'ala angkat nikmat je. Belum lagi diazab, Allah angkat je nikmat tu. Ditahan rezeki kepada kita. Itu pun kita rasa, ya Allah deritanya. Kita tak boleh bayang. Dalam neraka Allah itu, mereka diazab dan diseksa. Okey, diazab dan diseksa. Azab dalam bentuk fizikal, hukuman secara fizikal, kadang-kadang kita boleh tahan kan. Kita kata, alah bisa tegar biasa kan. Mula-mula mungkin sakit, tapi lama-lama kita rasa, saya dah okey dah sebab saya dah pernah rasa sakit tu. Saya dah kebal dah. Tetapi kalau azab secara psikologi, sebenarnya itu lebih membebankan dan itu lebih derita. Ada orang, dia tenang, kita nampak dia bebas berjalan, tetapi dia dalam keadaan terbeban dengan beban hutang. Contohlah, macam mana keadaan dia? Kita tengok, dia bebas, tapi dia derita. Derita tu lebih berat. Okay? Orang yang dipukul, dia boleh tahan lagi, tapi orang yang diazab secara psikologi, sebenarnya dia lebih membebankan. Lebih membebankan. Okey, baik. Jadi ini antara azab di dalam neraka Allah. Maka sebab itu Nabi cerita, bila 2 orang lelaki ni masuk dalam neraka Allah, maka mereka jerit dengan jeritan yang paling keras, yang paling kuat kerana azab yang tidak terperi. Faqala Rabbu Azza wa Jalla. Maka kerana itu Allah Ta'ala Azza wa Jalla telah berfirman, akhrijuhuma, kata Allah Ta'ala, keluarkanlah mereka berdua tu. Falamma ukhrija qala lahuma. Okey, ketika mana kedua-dua ahli neraka itu dikeluarkan oleh Allah, dia iaitu Allah telah berfirman kepada mereka berdua. Kedua-dua penghuni neraka itu dikeluarkan kerana jeritan yang sangat kuat tu, maka dikeluarkan dan Allah Ta'ala berfirman kepada mereka berdua. Kata Allah Ta'ala, li ayyi syai'in ishtadda siyahukuma. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apa kamu ni menjerit dengan suara yang terlalu keras? Kenapa kamu jerit dengan suara yang terlalu kuat? Qala fa'alna dhalika litarhamana. Lalu kata mereka berdua, kami melakukan sedemikian supaya engkau rahmati kami, wahai Allah. Dia nak Allah Ta'ala ni berikan rasa ihsan, ada rahmah, kasih sayang Allah. Bila tengok macam kita lah kan, bila kita ni menzahirkan rasa, ya Allah deritanya lah, saya betul-betul susah, tolonglah saya. Kita harap ada ihsan daripada orang ni. Nampak kita betul-betul derita, kita betul-betul desperate. Jadi kita nak dia bantu kita. Jadi
Kerana kan dua orang penghuni neraka ni dia jerit dengan jeritan yang sangat kuat, mengharapkan ihsan daripada Allah, kasih sayang daripada Allah, maka dia pun kata litarhamana, tolonglah ya Allah, kami buat macam tu sebab kami nak kamu rahmati kami ni. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati lakuma an tantaliqa fatulqiya anfusukuma haitsu kuntuma minan nar. Lalu dikatakan kepada mereka, lalu Allah Ta'ala berkatakan kepada mereka, sesungguhnya rahmat aku ni kepada kalian berdua, dan kalian pergilah campakkan diri kalian ke mana yang kalian kendaki di dalam neraka. Okay? Jadi pergilah ke mana-mana yang kamu suka dan campaklah ke mana-mana neraka yang kamu suka. Mungkin neraka yang lebih ringan lah. Fayantaliqani fayulqi ahaduhuma nafsah fayaj'aluha alaihi bardan wa salamah. Maka kedua-dua penghuni neraka ni pun pergi keluar daripada neraka tu. Lantas salah seorang daripadanya mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Namun Allah Ta'ala telah menjadikan neraka itu bardan wa salamah. Neraka itu sejuk dan menenangkan. Okay? Allah jadikan neraka itu sejuk dan menenangkan. Selamatlah ke atas penghuni neraka itu. Wa yaqumul akhar, dan seorang lagi itu pula, okay? Dan seorang lagi itu pula, dia pun bangun dan tidak mencampakkan dirinya. Fala yulqi nafsah. Seorang ni bangun dan dia tak campakkan dirinya. Seorang lagi tu dia bangun dan dia campak dirinya masuk dalam neraka. Okay, sebab Allah perintahkan, okey kamu boleh pindah neraka dah. Dia pindah, dia masuk neraka tu, Allah sejukkan neraka. Allah selamatkan untuk dia. Ini rahmat Allah. Tetapi untuk seorang lagi ni dia tak bangun dan dia tak campakkan dirinya. Fayaqulu lahu rabbu azza wa jalla. Okey, lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepadanya. Kata Allah Ta'ala, ma mana'aka an tulkiya nafsaka kama alqa sahibuk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang menghalang kamu daripada mencampakkan diri kamu seperti mana teman kamu telah mencampakkan dirinya? Kenapa kamu tak buat macam kawan tadi tu? Aku perintahkan kamu campak diri kamu pergi ke neraka lain. Aku akan sejukkan neraka tu. Tapi kenapa kamu tak buat macam tu? Fayaqulu, jawab penghuni neraka ni yang tak nak pergi campak dirinya dalam neraka, dia kata apa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inni la arju an la tu'idani fiha ba'da ma akhrajtani. Lalu dia pun kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya la arju, aku sangat berharap kepada engkau, an la tu'idani fiha, iaitu engkau tidak kembalikan aku ke dalam neraka. Aku minta satu je, jangan kembalikan aku ke neraka. Ba'dama akhrajtani, selepas engkau keluarkan aku daripada neraka. Ada beza dengan orang yang lain tadi. Yang seorang tadi tu campakkan balik, Allah sejukkan neraka. Yang ini dia kata, aku kalau kau dah keluarkan aku daripada neraka, aku minta kau jangan campakkan aku lagi masuk dalam neraka selepas engkau keluarkan aku. Fayaqulu lahu rabbu, maka Allah Ta'ala pun berfirman kepadanya. Kata Allah Ta'ala, laka raja'uka fayadkhulani jami'anil jannah birahmatillah. Kata Allah Ta'ala kepada mereka berdua, bagimu pengampunan, bagimu adalah pengharapanmu. Maksudnya kepada akulah, kau harap macam tu, maka aku tunaikan. Dan kamu berdua masuklah ke dalam syurga Allah dengan rahmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ceritalah. Walaupun hadis ni lemah, daif, tetapi ada hadis-hadis yang sahih yang memberikan maksud yang lebih kurang. Satu, kita boleh perhatikan, Allah Ta'ala mampu buat apa sahaja yang dia kendaki. Kedua, hadis ni menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala. Sehingga penghuni neraka ni dah diazab dah derita dalam neraka dah. Kerana dia ada rasa taatnya kepada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah, tetap Allah Ta'ala memberikan kasih sayangnya. Melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, sekalipun hambanya di dalam neraka. Kat sini, kalau kita betul fahami, kita tengok, ya Allah, besarnya rahmat Allah. Besarnya kasih sayang Allah. Kenapa saya ni kalau dalam hal ketaatan masih lagi berkira-kira untuk beribadah kepada dia? Kenapa ya saya ni nak lakukan amal soleh masih lagi berkira-kira? Sedangkan Allah Ta'ala punya kasih kepada aku ni lebih daripada tu. Bila kita faham ni macam kita faham lah.
kenapa ya saya tak boleh berkorban untuk ibu bapa saya? Ibu bapa saya sanggup buat apa saja untuk saya. Selalu kita fikir macam tu kan. Macam itulah kita fikir bila mana kita melihat, merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sifat rahmah dia. Okey. Baik, mungkin ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati Allah tak puas hatilah hadis ni. Walau hadis ni lemah kan, Ustaz, hadis ni dhaif Ustaz. Saya bawakan pada ibu-ibu ada hadis yang sahih yang bercerita dengan hampir sama dengan cerita ni. Okey, kita tengok dalam beberapa hadis Nabi SAW. Okey, pertama iaitu satu hadis daripada baginda Nabi SAW. Nabi SAW bercerita daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Okey, ini nak ceritanya yang mana ada satu hadis sahih ni Nabi cerita, boleh ke penghuni neraka keluar daripada neraka? Jawapannya boleh, dan memang ada hadis-hadis yang sahih. Nak tunjuk rahmat Allah ni, dia dah masuk neraka lalu dia keluar. Kata Nabi SAW bercerita tentang penghuni neraka yang paling akhir keluar neraka. Inni la'alamu akhira ahli nar khurujan minha wa akhira ahli jannah dukhulan. Sesungguhnya aku tahu tentang orang yang paling akhir keluar daripada neraka dan orang yang paling akhir masuk syurga. Maksudnya dia ni penghuni neraka yang paling akhir sekali keluar, dan dia lah paling akhir yang masuk dalam syurga Allah. Dia keluar je, pintu neraka dah tutup selama-lamanya. Dan dia masuk syurga je, pintu syurga tertutup selama-lamanya. Dan kata Nabi SAW, rajulun yakhruju minan nari kabwa, iaitu lelaki ni keluar daripada neraka dalam keadaan dia merangkak. Dia keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak setelah dia azab dengan siksaan yang sangat berat. Tapi rahmat Allah iaitu kata Nabi SAW, fayaqulullah, bila hamba ni keluar daripada neraka ni, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, izhab fadkhulil jannah. Kata Allah Taala, dah keluar daripada neraka ni dan masuklah ke dalam syurga. Fayatiha fayudkhil fayatiha fayukhailu ilaihi annaha malak. Lalu lelaki ni pun keluar daripada neraka dan lelaki itu terus pergi kepada syurga Allah. Tetapi kata Nabi SAW, waktu dia pergi ke syurga tu, dia dah membayangkan dah syurga tu penuh. Dia bayangkan syurga tu penuh. Sebab apa? Sebab dia orang yang paling akhir masuk dalam syurga Allah. Ini biasa sifat manusia ni terbawa-bawa sampai ke hari akhirat. Macam kita lah, saya sendiri seorang lelaki lah. Kita nak pergi solat Jumaat. Hari ni kita keluar lambat, terlewat keluar. Kita keluar lambat, kita tengok daripada jauh, ya Allah, dah 1.50 dah ni. Alamak, tengok masjid penuh lah, tak ada parking lah. Tak apalah, saya ke depan lagi lah, mana tahu ada masjid kosong. Kita pun ke depan lagi. Tengok-tengok, penuh lagi. Pergi lagi, okey tak apalah, kita cari masjid lain. Pergi lagi, penuh lagi. Pergi depan lagi, tengok orang dah habis solat Jumaat dah. Sebab mindset kita selalu macam tu. Mindset kita. Tengok daripada jauh, penuh dah, tak payah pergilah. Contohlah. Ataupun, ramai dah orang berinfak ni, bersedekah ni. Tak payah sedekah. Dah ramai dah orang buat dah ni. Kita tak payah buat pun tak apa. Itu mindset. Sampai ke pintu syurga pun macam tu juga. Dia dah keluar daripada neraka ni. Dah sampai ke pintu syurga, dia masih lagi cakap pada Allah, penuh syurga ni sebab saya ni orang akhir masuk syurga. Syurga ni dah penuh dah. Jadi kerana dia kata macam tu, maka kata Nabi SAW, fayarji'u fayaqulu. Lalu lelaki ni dia kembali balik kepada Allah dan dia berkata pada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, wajadtuha mal'a. Dia kata, wahai Allah Ta'ala, aku dapati syurga ni dah penuh dah. Dia sangka-sangka syurga tu penuh. Syurga tak penuh tapi dia sangka-sangka syurga tu penuh. Dia kata, ya Allah, aku dapati syurga ni dah penuh lah. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala firman lagi. Allah kata, idhab fadkhulil jannah. Sudah, pergi kamu dan masuklah ke dalam syurga Allah. Fayatiha fayukhayyilu ilaihi annaha mal'a. Fayarji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'a. Lalu Allah Ta'ala kata, dah pergi balik ke syurga. Masuk dalam syurga Allah. Laki ni pun pergi. Dia pergi. Waktu dia pergi, dan dia kata lagi sekali. Dia tengok syurga, dia tengok nampak macam penuh, lalu dia kembali kepada Allah. Dia kata, wahai Allah, aku dapati syurga tu dah penuh dah. Dua kali dia buat benda yang sama. Allah suruh dia pergi, dia pergi. Dia tengok, syurga penuh dah. Dia balik pada Allah, ya Allah, syurga ni dah penuh dah.
Lalu Allah kata pergi lagi. Dia pun pergi. Tengok, oh syurga ni dah penuh dah ya Allah. Lalu kata Allah Ta'ala, fayaqulu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, idhab fadkhulil jannah. Pergi lagi, pergilah masuk ke dalam syurga Allah. Fa inna laka mithlud dunya wa asharata amsalihah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk engkau sahaja, aku telah berikan satu syurga, yang mana syurga itu adalah sebesar dunia dan 10 kali ganda lebih besar daripada dunia. Bayangkan, ini penghuni syurga yang paling akhir keluar daripada neraka. Okay, paling last sekali keluar. Dia orang yang paling miskin di dalam syurga Allah. Saya bawa hadis ni nak tunjukkan rahmah Allah itu kepada ahli-ahli neraka yang dah keluar daripada neraka. Boleh ke penghuni neraka keluar daripada neraka? Jawapannya boleh. Bahkan dia masuk syurga. Dan bersama mana ganjaran dia? Iaitu ganjarannya syurganya sahaja bukan berkongsi dengan orang, adalah sebesar dunia dan 10 kali ganda lebih besar daripada dunia. Kemudian Nabi SAW kata apa? Au in laka mithla asharati amthalid dunya. Dan kata Nabi SAW, ataupun untuk kamu itu adalah sebesar daripada 10 kali ganda dunia. Fayaqulu, lalu dia pun kata, taskharu minni au tadhaku minni wa antal malik. Lalu lelaki tu kata, adakah ya Allah engkau ni memain-mainkan aku? Perkataan taskhar dekat sini dalam hadis ni kata, adakah engkau ni taskhar ni macam adakah engkau ni sarkastik kepada aku kan? Au tadhaku minni wa antal malik, dan engkau tertawakan aku wahai Allah sedangkan engkau tu adalah raja. Jadi waktu tu si fulan ni dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun dia ni adalah ahli neraka. Hadis ni riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis yang kita bincang dalam kitab ni, si fulan ni keluar daripada neraka dan dimasuk dalam syurga. Walaupun hadis ni lemah, ada hadis yang saya baca baru ni, riwayat Bukhari, yang mana hadis tunjukkan dia bukan sekadar keluar daripada neraka, bahkan dia masuk dalam syurga Allah yang syurganya itu adalah sebesar dunia, bahkan 10 kali ganda lebih besar daripada dunia. Okay, di dunia ni kita duduk, ni semua pinjaman tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semua ni pinjaman yang kita duduk ni. Tapi dalam syurga Allah, semua yang kita nampak, semuanya milik kita. Beza kan? Ada beza kan istilah tu? Di dunia ni, kita rasa ni rumah saya ni. Ni bukan rumah saya. Ni adalah pinjaman kepada kita. Ni harta saya ni. Tak, ini adalah pinjaman kepada kita. Semua yang ada dekat dunia ni pinjaman. Tapi dalam syurga Allah, semua yang ada adalah milik kita. Milik kita. Apa yang ibu-ibu nikmati, apa yang ibu-ibu lihat dalam syurga Allah, semuanya milik ibu-ibu. Di dunia ni, semuanya bersifat sementara. Okay? Sama ada dunia akan berakhir ataupun kita akan berakhir. Tetapi di dalam syurga Allah, semuanya kekal abadi. Saya nak bayangkan keseronokan dia macam ni. Kalaulah saya kata dengan ibu-ibu, Kak Mira ni nanti bagi nombor akaun ya, saya nak masukkan 1 juta contohlah. Apa yang ibu-ibu rasa? Kak Mira rasa apa? Oh happynya. Dapat 1 juta ni, nak puasa, nak anak-anak sekolah, nak raya pula, dapat orang masuk 1 juta. Kita rasa happy sungguhlah. Sedangkan kita tahu yang kita dapat 1 juta tu di dunia ni yang bersifat sementara. Kan? Bersifat sementara. Sama ada duit tu habis dulu ataupun saya yang habis dulu. Kan? Sama ada duit tu habis, saya ataupun saya habis. Tapi dalam syurga Allah, benda tu kekal. Cuba bayangkan. Di dunia yang bersifat sementara pun kita rasa happy dah. Sampai Kak Azrina pun kata, nanti kalau dapat minta kongsi nanti bagi nombor akaun kan. Kita ada rasa happy, nak berkongsi-kongsi. Sebab rasa happy, walaupun kawan tu dapat, kita pun tumpah happy juga. Paling tidak, Gemenur Iman, lepas ni dapat bajet lah daripada Kak Mira ni. Takkan tak dapat 3% contohlah kan. Kita sama-sama rasa happy. Bayangkan kalau di hari akhirat tu, kalau saya dapat benda tu kekal abadi. Happy tu bukan sikit-sikit. Happy tu luar biasa. Okay, dia dah kekal abadi, lebih banyak, lebih besar daripada 10 kali ganda dunia dan segalanya. Subhanallah. Ini yang Allah nak tunjukkan betapa besar rahmah dia. Okay, hadis kita baca dalam kitab, hadis lemah. Tapi hadis Bukhari ni nak menggambarkan
Betapa happynya penghuni neraka. Ini bukan cerita penghuni syurga Ini penghuni neraka yang keluar neraka masuk syurga. Kalau begitulah nikmat dia, macam manalah penghuni syurga yang masuk syurga terus daripada hari mahsyar tu. Sudah tentulah lebih besar lagi. Okey, baik. Itu hadis yang kita bincang. Okey, ada satu lagi hadis riwayat daripada Al-Imam Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Okey, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Nak tunjukkan kepada kita betapa besarnya ganjaran kepada penghuni-penghuni neraka ni atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Baik. Hadis dia apa? Kata Nabi SAW, akhiru man yadkhulul jannah rajul. Orang yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah ni adalah seorang lelaki. Fahuwa yamshi marratan wa yakbu marrah. Lelaki ni dia berjalan, lalu lelaki ni tersungkur. Dia berjalan, dia tersungkur. Wa tasfa'uhu naru marrah. Lalu dia pun dibakar oleh api neraka. Dia jalan, terjatuh, tersungkur, lalu dibakar oleh api neraka. Fa idza ma jawazaha iltaqat ilaiha. Dan apabila dia dah lepas daripada api neraka tu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun berpaling dan berkata kepada Allah. Dia dah lepas daripada api neraka tu, dia pun berpaling daripada neraka dan dia berkata pada Allah. Faqala, dia pun berkata, Tabarakalladzi najjani minki. Dia kata, Maha suci Allah yang maha agung yang telah menyelamatkan aku daripada engkau ni, daripada neraka ni. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Dia kata sesungguhnya Allah telah memberikan kepada aku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun daripada orang yang awal ataupun orang yang terkemudian. Dia bagi dia tu nikmat dah. Sebab dia dapat lepas daripada neraka tu, dia rasa nikmat dah. Tak ada orang yang dapat, melainkan dia saja. Sedangkan dia tak tahu orang lain ada juga keluar daripada neraka. Tapi dia rasa syukur sangat. Nikmat puas hati tu seolah-olahnya dialah satu-satunya orang yang dapat nikmat tu. Orang lain tak dapat. Kita pernah bincangkan hadis-hadis yang lebih kurang macam ni kan. Bila dia dapat nikmat dalam syurga, sedangkan nikmat syurga tu yang paling sedikit yang bagi penghuni syurga. Orang yang paling miskin dalam syurga ni. Bila dapat nikmat tu dia kata apa? Dialah orang yang paling banyak dapat nikmat di dalam syurga. Tapi hakikatnya dialah orang yang paling miskin di dalam syurga Allah. Jadi Allah nak bayangkan betapa besar nikmat tu. Nikmat tu besar. Okay? Sampai dia tak sedar yang dia dapat tu adalah nikmat yang paling sedikit. Tapi dia rasa dialah yang paling hebat sekali. Jadi dia kata, tak ada orang yang lebih awal daripada aku atau selepas aku yang dapat nikmat ni. Akulah seseorang yang dapat. Ma'atahu ahadan, dia kata. Tidak ada orang yang dapat nikmat ni. Faturfa'a lahu syajaratan fayaqulu. Okay? Lalu kata Nabi SAW, tumbuhlah satu pokok untuk dia di hari akhirat tu. Ada satu pokok tumbuh pada dia. Dan lelaki tu pun berkata, fayaqulu, dia pun kata pada Allah, ayyi rabbi, wahai Allah, adnini min hadhihi syajarah fali astadhilu bi dhilliha wa ashraba min ma'iha. Dia kata, wahai Allah, tolonglah aku ya Allah, makbulkan doa aku ni, dekatkanlah aku kepada pokok itu supaya aku dapat berteduh di bawah pokok dan dapat minum air daripadanya. Tengok ibu-ibu ibu faham tak hadis ni? Dia keluar daripada neraka tu, dia dah rasa nikmat dah. Dia dah rasa nikmat. Lalu bila dia keluar daripada neraka, dia rasa nikmat. Tak ada orang yang lebih besar nikmat daripada dia. Kononnya dia rasa. Sedangkan itulah orang paling akhir keluar daripada neraka, paling akhir masuk syurga. Bila dia keluar daripada neraka, Allah takdirkan tumbuh satu pokok. Dia nampak pokok saja tuan-tuan. Dia nampak pokok je. Tapi dia kata, ya Allah, tolong bawa aku pergi ke neraka, ke pokok tu, hampirkan aku pada pokok tu sebab aku nak berteduh dan aku nak minum air. Maksudnya apa? Ada dua maksud dekat sini. Maksud yang pertama, betapa deritanya azab neraka tu. Sampaikan dia nampak pokok pun dia rasa nikmat. Yang ni saya jadi saksi lah. Penghuni-penghuni neraka, penghuni-penghuni penjara ni, bila dia tengok kipas, dia rasa nikmat tengok kipas tau. Tengok kipas pun rasa nikmat. Sebab mereka duduk dalam keadaan kepanasan, panas, tak ada kipas, tak ada apa. Dia tengok kipas, ya Allah, rasa nikmat dah. Puas hati dah.
Sedangkan kita tak kipas aja. Tak ada lagi sejuk ke. Itu kita kan. Sebab kita dah tengok nikmat lebih besar. Jadi macam tu penghuni neraka. Sebab azab yang terlalu derita, Allah tumbuh satu pokok je. Itu pun dia kata, ya Allah, boleh tak kalau saya dapat duduk kat pokok tu boleh tak? Saya nak berteduh je. Sebab bagi dia itu adalah nikmat dah. Sedangkan dia rasa tadi, dialah orang yang paling beruntung sekali. Sebab tak ada orang dapat nikmat macam dia. Dapat keluar daripada neraka. Jelas? Boleh dapat Yang kedua, nak tunjukkan kepada kita, penghuni neraka ni dia tak jangka dia akan dapat lebih daripada tu. Ya dia nampak, ada pokok lah, saya nak berteduh bawah tu. Dan saya nak minum air daripada tu. Okay. Kemudian, bila dia doa macam tu, ya Allah, boleh tak saya nak hampiri pokok tu dan saya nak minum air daripadanya? Fayaqulullahu azza wa jalla. Lalu Allah azza wa jalla pun menjawab. Kata Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, la'alli i'taitukuha sa'altani ghairaha. Dia kata, wahai anak Adam, boleh jadi kalau aku berikan hajat kamu ni, aku tunaikan hajat kamu, kamu boleh duduk di pokok tu, aku takut nanti kau akan minta yang lain pula. Ini Allah Ta'ala kata, kalau aku makbulkan doa kau ni, kau jangan minta benda yang lain. Kalau aku makbulkan doa ni, kamu jangan minta benda yang lain. Okay? Jadi lelaki ni kata apa? Fayaqulu, dia kata la ya Rabbi. Tidak wahai Allah, tidak. Okay? Tidak wahai Allah. Lalu kata Nabi wa yu'ahiduhu an la yas'aluhu ghairaha. Yang mana lelaki itu telah berjanji dia tidak akan minta selain daripada itu. Kira dia dapat duduk bawah pokok pun syukur dah. Saya keluar neraka, saya dah syukur dah. Sekali dah keluar neraka nampak pokok, ya Allah bagilah saya duduk bawah pokok tu, dapat minum air daripada pokok tu. Jadi bila dia sampai dekat pokok tu, Allah diminta pada Allah supaya perkenalkan hajat dia. Allah kata, kalau aku makbulkan doa ni, jangan minta lagi ya. Aku bagi tu je, tapi jangan minta. Okey. Lalu lelaki ni berjanji, la ya Rabbi. Tidak wahai Allah, aku tak akan minta lagi. Okey. Dia kata aku tak akan minta lagi. Okey, ibu-ibu dapat ke? Dapat apa yang saya sampaikan? Boleh ikuti? InsyaAllah Ustaz. Okey. Boleh insyaAllah. Kak Azina, bihun sepinggan pun share kan? Takkan sejuta makan seorang. Tapi lain, bihun tak berapa kisah sangat. Kalau sejuta tu, berkira kita. Okey. Baik. Jadinya, bila dia minta macam tu dan dia dah berjanji dengan Allah, kalau kau makbulkan ya Allah, aku takkan minta dah. Okey. Lalu, wa rabbuhu ya'ziruhu li'annahu yara ma la sabran lahu alaihi fayudnihi minha wa yatadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha. Lalu kata Nabi SAW, dan Tuhannya itu pun telah memberikan keuzuran kepada lelaki itu melihat apa yang tidak mampu bersabar daripadanya. Maksudnya Allah Ta'ala perkenankan hajat dia. Nampak sangat dia berhajat baru keluar daripada neraka ni. Lalu Allah perkenankan hajat dia. Dia minta duduk bawah pokok kan. Jadi Allah Ta'ala dekatkan lelaki ini duduk bawah pokok. Lalu dia berteduh di bawah pokok itu dan dia minum daripada air di bawah pokok tu. Dia belum masuk syurga lagi Di bawah baru keluar je. Dan dia berjanji dia takkan minta lain dah. Jadi dia pun minum. Dia pun berteduh. Lalu kata Nabi SAW. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsan minal ula. Bila dia dah duduk bawah pokok tu dan dia minum air daripada pokok tu, Allah takdirkan tumbuh satu lagi pokok lagi. Dan pokok itu lebih baik daripada pokok yang awal tadi. Tumbuh satu lagi pokok dan pokok itu lebih baik daripada yang awal tadi. Fayaqulu, lelaki ni nampak pokok tu baru tumbuh, lebih cantik, lebih elok, lebih nikmat. Lalu dia kata pada Allah Ta'ala, ay Rabbi, wahai Allah, adnini min hadhihi li ashraba min ma'iha wa astazilu bizilliha la as'aluka ghairaha. Ya Allah, tolonglah kau dekatkanlah aku ni kepada pokok lagi satu tu. Aku nak sangat minum air dari bawah pokok itu dan aku nak berteduh di bawahnya. Dan aku janji aku takkan minta lagi doa yang lain selain daripada ni kalau kau makbulkan. Fayaqulu, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alni ghairaha. Bukankah kau dah janji dengan aku tadi kalau aku makbulkan dan kau takkan minta lagi yang lain? Yang ni kan perangai manusia. Dia dah dapat nikmat ni, dia nampak nikmat lagi, dia nak yang tu.
Dia nampak nikmat lagi, dia nak dapat yang tu. Ni Allah tunjukkan, ni memang sifat seorang manusia. Ni memang sifat seorang manusia. Okay. Tadi, perangai tadi, dia tengok daripada jauh, Allah suruh masuk, dia tengok jauh. Oh, dah penuh syurga ni Allah, tak nak masuk lah. Sampai berulang-ulang Allah suruh dia masuk. Last sekali baru Allah sebut, syurga kau tu luas, lebih besar daripada dunia dan 10 ganda daripada tu lagi. Jadi lelaki ni macam tu juga. Dapat keluar neraka pun dia dah rasa nikmat. Oh, beruntung aku ni, tak ada orang lebih hebat daripada aku ni. Tapi dia nampak pokok, ya Allah boleh tak aku minta pokok tu nak duduk bawah dia. Kemudian nampak lagi satu pokok, ya Allah boleh tak aku minta duduk bawah pokok dia. Okey, ibu-ibu faham maksud hadis ni Okey. Jadi bila dia minta macam tu, Allah tanya, bukankah ada janji tadi? Tak nak minta lagi. Fayaqulu. Lalu dia kata apa? La'alli id adyantuka minha tasa'ulni ghairaha. Kalau engkau tunaikan ya Allah, dekatkan aku kepada pokok itu, maka aku takkan minta apa-apa lagi. Aku janji aku takkan minta apa-apa lagi. Okey. Fayu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha, dan dia berjanji dia tak akan minta selain daripada tu. Wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabran lahu alaihi fayudnihi minha fayatadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha. Lalu Allah pun perkenankan lagi doa dia. Allah makbulkan doa dia. Lalu dia ni pun didekatkan kepada pokok yang kedua, pokok yang lebih baik. Dia pun berteduh bawah pokok yang baru ni dan dia pun minum air daripada pokok ni. Dua kali dia minta pada Allah, dua kali Allah makbulkan. Okey. Baik, kemudian kata Nabi SAW, "Thumma turfa'u lahu syajarah inda babil jannah hiya ahsanu minal awwal awlayain." Lalu kata Nabi SAW, lepas dia duduk bawah pokok yang nombor 2 tu, lalu tumbuh lagi satu lagi pokok yang ketiga. Tapi yang specialnya pokok itu lebih hampir dengan pintu syurga. Pokok tu lebih baik, lebih indah, lebih hebat daripada dua pokok yang awal. Dan pokok tu lebih hampir kepada pintu syurga Allah Ta'ala. Si fulan ni pun tengok, dan nampak pokok tu, nampak lebih dekat dengan pintu syurga. Fayaqulu, kerana itu dia pun minta pada Allah, ayy Rabbi, wahai Allah, adnini min hadhihi li astadhillu bi dhilliha wa ashrabu minha ma'iha la as'aluka ghairaha. Dia kata, wahai Allah, boleh tak kau dekatkan aku kepada pokok yang ketiga tu, pokok yang lebih dekat dengan pintu syurga tu, sebab aku nak berteduh di bawah pokok itu dan aku nak minum air daripada pokok tu. Dan aku janji aku takkan minta lagi air selain aku takkan minta lagi hajat selepas ni. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, ya bana Adam, wahai manusia, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Wahai manusia, bukankah engkau dah berjanji tadi kau tak akan minta apa-apa lagi selain daripada tadi tu? Qala bala ya Rabbi. Dia kata, wahai Allah, betul aku dah berjanji dah. Hadhihi la as'aluka ghairaha, iaitu aku tak akan minta apa-apa lagi. Kau bagi kali ni, kali ketiga ni aku tak minta dah apa-apa lagi dah. Okay. Wa rabbuhu ya'dhiruhu li'annahu yara ma la sabran lahu 'alaiha fayudnihi minha. Maka Allah Ta'ala makbulkan doanya yang ketiga dan Allah hampirinya kepada pokok itu. Dia pun duduk berteduh dan dia pun dapat minum air daripada pokok tersebut. 3 kali dia minta, 3 kali Allah makbulkan. Ini nak tunjukkan kepada kita rahmat Allah kan, kasih sayang Allah Ta'ala. Walaupun kita dah berjanji dan kita mungkiri, Allah Ta'ala punya kasih pada kita, tak apa. Dan dia tetap tunaikan. Selagi mana hamba tu meminta, selagi mana hamba tu tak putus asa daripada rahmat Allah, selagi itu Allah perkenankan. Walaupun kalau ikut kita, tadi siapa tulis tadi? Dah minta betis nak peha pula kan? Kan? Nak dapat betis nak peha pula. Tak apalah, tapi tidak di sisi Allah Ta'ala. Kerana kasihnya Allah pada kita ni, walaupun kita minta lebih daripada tu, Allah Ta'ala tetap beri. Bahkan dia mencintai hamba yang meminta-minta kepada dia. Hamba yang sentiasa berharap kepada dia. Kan Dr. Saadia? Dia tak pernah puas. Itu fitrah kita. Tak pernah puas. Dah dapat ni, kalau boleh nak lebih baik lagi. Dah dapat ni, kalau boleh nak lebih lagi. Kalau ikut syahwat kita, memang kita tak akan puas apa yang kita miliki. Baik. Kemudian, hadis ni tak habis lagi. Kemudian, فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا,
Apabila lelaki ni dah didekatkan ke pokok yang ketiga tu, yang pokok tu tumbuh di sebelah pintu syurga, okey, fa yusma'u aswata ahlil jannah. Sekarang ni dia dengar pula suara-suara penghuni syurga. Dalam syurga tu ramai orang happy-happy, orang gelak ketawa, orang menikmati macam-macam nikmat. Dia duduk luar je kan. Dia dah mungkin dah bau dah haruman-haruman syurga ni. Dia dah dengar dah suara-suara ketawa, hiburan daripada penghuni-penghuni syurga. Dia duduk luar. Tak boleh jadi ni. Walaupun saya dah 3 kali minta. Dan saya dah berjanji dengan Tuhan ni. Saya dah berjanji dengan Tuhan ni, tak akan minta lagi ni. 3 kali dah saya minta. Sekarang ni, saya dah dengar ni. Macam mana ni? Nak minta ke tak? Nak minta ke tak? Lalu kata Nabi SAW, kerana dia dengar suara penghuni syurga yang terlalu happy dalam syurga ni, fayaqulu. Lalu dia kata, ayyi rabbi, wahai Allah, adkhilniha. Ya Allah, boleh tak kalau saya masuk dalam syurga? Ada ajak keempat dah. Sedangkan dia dah berjanji tadi, dia tak nak minta kan? Tapi dia tak boleh tahan diri dia, dia kata, ya Allah, boleh tak kalau saya nak masuk dalam syurga? Fayaqulu, Allah jawab lagi sekali, ya bena Adam, wahai anak Adam, ma yasrini minka ayurdika an u'tika dunya wa mithlaha ma'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghentikan kau ni daripada minta-minta pada aku ni? Adakah membuatkan engkau redha jika aku memberikan kepada engkau dunia dan semisal dengannya bersamanya? Maksudnya, kalau aku berikan ni kepada engkau, adakah ni akan membuatkan kau berhenti daripada meminta-minta? Iaitu dengan pemberian dunia ataupun yang semisal dengan dunia ni. Lalu kata penghuni neraka tadi bawa keluar ni, dia kata, ya Rabbi, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, adakah engkau ni nak main-mainkan aku sedangkan kau ni kan Tuhan sekalian alam? Lalu Abdullah bin Mas'ud yang riwayatkan hadis ni, dia pun ketawa. Bila dia dengar hadis ni, dia pun ketawa. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata apa? Tidakkah kamu ni, sahabat-sahabat aku ni, sebab kan riwayat ini daripada Abdullah bin Mas'ud, dia cerita pada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia kata, wahai sahabat-sahabat, adakah kamu tak nak tanya kepada aku, kenapa aku ketawa? Sahabat-sahabat Nabi ni tanya pada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau ketawa? Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, macam nilah Nabi SAW ketawa ketika mana Nabi bawa hadis ni. Pada Nabi baca cerita hadis ni, Nabi ketawa. Dan Abdullah bin Mas'ud pun ketawa. Kalau saya baca hadis tadi pada ibu-ibu, saya ketawa kan. Mungkin ibu-ibu pun tanya, kenapa ustaz ketawa? Lalu Nabi SAW menjawab. Kata Nabi SAW, kerana ketawanya Allah ketika mana lelaki itu berkata, wahai Allah, engkau kan Tuhan sekalian alam, kenapa engkau mempermain-mainkan aku? Maksudnya, engkau nak masukkan aku dalam syurga, kenapa kau buat aku macam tu? Berhajat, minta satu, tunaikan. Kemudian minta lagi satu, baru tunaikan. Minta satu lagi, baru tu tunaikan. Kerana Allah Ta'ala ketawa, kerana dengar lelaki ni tadi kata, adakah kau main-mainkan aku wahai Allah? Allah kata, aku tak pemainkan kau. Sebaliknya, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, walakinni ala ma asya'u qadir. Sesungguhnya aku ni mampu melakukan apa yang aku mahu. Ini membuktikan kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja yang dia nak. Apa yang Allah Ta'ala nak buat kat sini? Allah boleh pilih nak beri rahmah pada sesiapa pun. Allah boleh keluarkan penghuni neraka masuk ke dalam syurga. Dan Allah boleh buat apa sahaja yang dia nak. Tak ada orang boleh argue, tak ada orang boleh larang Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbincangan kita dalam hadis ni adalah merujuk kepada, ada ke penghuni neraka keluar neraka? Jawapannya ada. Bukan sekadar keluar daripada neraka, bahkan didapat nikmat-nikmat syurga luar daripada jangkaan dia, luar daripada yang dia bayangkan. Nak cerita tentang rahmat Allah yang terlalu luas. Minggu lalu kita dah bincang berkaitan tentang hadis orang yang buat dosa, dapat macam nikmat tapi tak buat apa-apa ibadah, dia bakar diri dia, lalu di hari akhirat Allah ampuni dia kerana ada rasa takut di hati dia. Okey, dia takut Allah Ta'ala akan hukum dia dengan hukuman yang berat. Kerana rasa takut tu, Allah rahmati dia, Allah ampuni dia, Allah masuk dalam syurga. Yang ini perbincangan ni adalah orang ni dah masuk neraka dah, dan dia rasa ya Tuhan ni takkan beri apa-apa peluang pada dia. Tapi tidak, tetap ada lagi ihsan daripada Allah,
tetap ada lagi rasa rahmah, belas kasih sayang daripada Allah kepada hamba-hamba dia. Okey? Baik ya Allah. Okey. Lalu baik ya Allah. Baik, alhamdulillah. Itulah antara hadis-hadis yang kita boleh tengok. Kalau macam ni, kenapa saya perlu putus asa ya daripada kasih sayang Allah? Kenapa ya saya masih lagi berkira-kira saya tak boleh korbankan hidup saya, umur saya, kepandaian saya untuk agama dia? Kenapa ya? Allah tak pernah berkira pun, tak pernah berkira. Kenapa saya masih lagi berkira? Okey, tadi soalan daripada Bonda Norizam tanya, pemuda tadi masuk syurga ke? Ya, jawapannya penghuni ni masuk ke dalam syurga Allah. Akhirnya dia masuk ke dalam syurga Allah. Okey, nak cerita adakah benda ni berlaku? Ya, bukan sekadar penghuni neraka keluar neraka, tapi dia keluar neraka dan dia masuk ke dalam syurga Allah. Mengatasi segalanya lah. Betul lah hadis pertama kita baca dalam bab ni, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat Allah itu mengatasi daripada kemurkaan Allah. Bukan sekadar di dunia lagi, tapi sampai ke akhirat punyalah Allah kasih. Allah beri kita peluang demi peluang, kasih demi kasih, cinta demi cinta kepada kita semua. Sebab itu, kalau kita lihat perkara ni, kita fahamlah beruntung orang yang yang mengasihi dan mencintai Allah Ta'ala. Sebab kan pepatah orang bijaksana kata apa? Kita ni akan jadi hamba kepada apa yang kita cintai. Kita cinta harta, kita jadi hamba kepada harta kita. Kita cinta makhluk, kita jadi hamba kepada makhluk. Tapi beruntung orang yang cintai Allah, dia akan jadi hamba Allah. Dan kalau kita jadi hamba Allah, kitalah orang yang paling beruntung. Kita tak perintah Allah, kitalah orang yang paling beruntung. Sebab banyak benda yang kita minta, semuanya diperkenankan dan dihajat, yang diperkenankan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa soalan tadi tu? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Yang kisah yang diceritakan oleh Ustaz ni orang yang beriman lah kan? Betul. Yang masuk, bukan orang yang kafir lah kan? Baik, kalau tengok dalam hadis-hadis yang lain, Nabi sebut, inilah orang yang paling akhir yang beriman kepada Allah. Maksudnya, dari sudut level keimanan dia tu, amal soleh dia tu yang paling rendah sekali. Daripada seluruh manusia berbilion ni, dia yang paling bawah sekali. Tapi syarat dia tak ada, iaitu beriman. Okay? Ini samalah soalan dengan Dr. Sa'diah ni. Yang keluar ni adalah beragam orang yang Muslim yang beragam lah amalnya, keadaannya. Tapi syarat dia sama, iaitu dia beriman. Yang orang kafir terkecuali. Sebab itu ibu-ibu ingat tak, kita baca satu hadis sebelum ni, iaitu Allah Ta'ala ada 100 rahmah, 100 kasih sayang. Di dunia Allah turun satu je rahmah tu yang kita kongsi ramai-ramai. Manusia berkongsi, haiwan-haiwan pun berkongsi. Satu je persen. 99% tu Allah reserve di hari akhirat. Dan 99% tu khas untuk orang beriman je. Kalau di dunia ni yang 1% tu luar biasa sifat manusia punya kasih sayang. Seorang lelaki sayang pada isterinya, Mumtaz. Apa nama? Mumtaz Mahal. Dia buat satu mahligai untuk isteri dia. Hari ni kita tengok pun orang pergi kata itu salah satu daripada perkara ajaib di dunia kan. Orang tengok hebatnya manusia punya cinta. Seorang anak kasih pada ibu dia, Uwais Al-Qarni. Dia tak kisah, dia susah, dia berat, dia sakit. Dia pikul ibu dia, pergi ke Mekah buat ibadah haji. Itu yang kita kongsi 1% daripada rahmat Allah. Orang yang tak beriman pun dapat nikmat, bangun pagi sihat, bangun pula boleh sarapan, bangun pula boleh ketawa, sedangkan dia bangun sebagai kufur. Dia bangun tak solat. Dia bangun dia syirikkan Allah. Dia bangun dalam keadaan dia dustakan Allah, mengejek-ngejek Allah dan Rasul. Tapi rahmat Allah atasi segalanya. Allah tetap bagi dia nikmat. Silakan ambil nikmat ni. Itu baru 1%. Bayangkan macam mana 99% tu yang Allah Ta'ala khususkan pada orang beriman. Orang kafir tak dapat. Di dunia ni orang beriman dapat, orang kafir pun dapat. Kita pun nampak, kasih sayang macam ni pun luar biasa. 1%. Kalau 99% macam mana? Ni baru Nabi bayangkan pada kita. Yang kita tak pernah terfikir pun. Boleh Allah buat macam tu keluar daripada neraka, masuk syurga. Allah beri nikmat macam ni. Yang itu menunjukkan pada kita rahmat Allah mengatasi segalanya. Dan kita pun sentiasa berharap kepada dia lah. Bergantung pada dia, meminta kepadanya. Dan kita letakkan dalam diri kita, saya sanggup buat apa sahaja yang Allah perintahkan. Saya tak akan berkira-kira dan saya sanggup berkorban apa sahaja
kerana dia, sebab dia boleh beri apa yang saya nak. Apa yang kita minta Allah Ta'ala akan tunaikan. Okay? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bincang hadis-hadis ni, banyaklah perbincangan berkaitan tentang benar ke Allah Ta'ala ni ketawa ke apa. Itu perbahasan akidah lah, perbahasan yang lain. Tapi yang kita nak highlightkan dekat sini berkaitan tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat luas. Okay? Baik, terakhir sekali. Okay, saya pun start lewat tadi, saya terakhir sekali. Last sekali hadis ni. Hadis ni kita tak bincang panjang, sikit je. Cuba tengok hadis muka surat 144. Kita baca satu hadis je. Ada banyak hadis kat sini, tapi kita baca satu hadis saja. Hadis ni iaitu Nabi SAW menyebutkan hadis riwayat daripada Al-Imam Muslim. Okay. Iaitu daripada Jundab radhiyallahu an. Nabi SAW telah bersabda. Kata Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha anna rajulan qala. Sesungguhnya Nabi telah menceritakan tentang seorang lelaki yang telah berkata. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Dia kata demi Allah, Allah tak akan ampunkanlah dosa si fulan ni. Kadang-kadang kita tengok kan, ada orang macam ni kan. Dia tengok orang ni, dia tengok amal orang ni macam ni, perangai dia macam ni, oh si fulan ni takkan dapat rahmah lah. Si fulan ni Allah takkan ampunkan lah. Selalu kan mulut kita macam tu kan, lebih laju daripada otak kita kan. Mulut kita ni kan, duk suka je hukum orang, judge orang kan. Lalu, wa inna Allah ta'ala. Kerana tu Allah Ta'ala telah berfirman. Allah kata apa? Man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa tadi yang bersumpah atas namaku, mengatakan aku tak akan ampunkan dosa si fulan. Siapa? Ketahuilah fa inni qad ghafartu li fulan. Ketahuilah sesungguhnya aku ampunkan dosa si fulan. Ketahuilah sesungguhnya aku ampunkan dosa si fulan tu. Wa ahbabtu amalaka au kama qala. Dan orang yang bersumpah tadi tu, aku yang akan hapuskan dosa, aku akan hapuskan amal-amal dia. Ini nak tunjukkan apa ibu-ibu? Hadis ini nak tunjukkan kepada kita, Allah Ta'ala ni bercerita tentang dia Tuhan yang memberikan kasih sayang. Dia Tuhan yang memberikan rahmah. Dia Tuhan yang memberikan segala-galanya. Datang kita buat orang lain putus asa daripada rahmat Allah. Sebab itu kita kena sentiasa jaga mulut kita, takut merosakkan amal-amal kita. Kita selalu dengar kan orang cakap, kalau macam ni lah masuk neraka lah. Saya minta maaf lah, ni kalau cerita politik lagi inilah. Kan? Ni kita nak jaga mulut kita. Kalau kamu tak buat macam ni, memang masuk neraka. Siapa kita nak tetapkan macam tu? Pintu syurga ni kunci dia bukan berada di tangan kita, tapi dia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Tu kerja kita adalah sentiasa mengajak orang lain kenal akan rahmat Allah. Macam mana pun si fulan ni, walaupun banyak mana kejahatan pada dia, sentiasa berikan harapan. Agama ni mengajarkan kita supaya berikan harapan, beri peluang, beri harapan, beri peluang, beri harapan, beri peluang. Sampai bila? Sampai bila-bila. Dan itulah Allah Ta'ala. Biarlah kerja menghukum tu adalah kerja Allah. Walaupun si fulan ni buat kejahatan yang tak masuk akal. Kita dah bincang banyak hadis sebelum ni. Dia dah bunuh 100 orang sekalipun. Walaupun dia dah bunuh 70,000 orang sekalipun, disebut dalam hadis, dia tetap ada peluang untuk dapat pengampunan Allah. Kerana apa? Sebab Allahu Akbar. Allah itu Tuhan yang maha besar. Okay? Biarlah kerja menghukum tu kita ambil, jangan bukan kerja kita. Siapa pun kita, asal namanya Muslim, kita ni adalah da'i kan, pendakwah. Apa kerja pendakwah? Mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Bukan kerja menghukum. Kerja menghukum ni kita serahkan kepada badan autoriti, qadi, pejabat agama dan segalanya. Biar dia hukum. Okay, itu adalah badan autoriti yang ada hak untuk dihukum yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Kerja kita beri harapan. Baru kita kata, orang Islam ni bersangka baik sangatlah, tak apalah. Dan itu memang kerja kita. Okay, sentiasa berikan harapan demi harapan, peluang demi peluang. Kasih kasih kepada semua manusia. Jangan berkira, jangan bersangka buruk kepada manusia. Sebab manusia ni, saya pernah sebutkan sebelum ni kan, tak makan pun tak apa, tak minum pun tak apa, tak bernafas pun tak apa. Tetapi dia jangan sampai putus asa. Manusia kalau start putus asa, habislah. Sesaat pun dia tak boleh teruskan kehidupan.
Okay? Jadi sebab itu kita jangan larang manusia lain daripada putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya berhenti dekat hadis ni. Insya-Allah ada rezeki kita akan sambung pada hadis yang berikutnya. Sebab Kak Intan fahamkan saya nak kena baca doa panjang ni. Saya punya doa paling tidak 20 minit. Jadi kena berhenti awal lah ni. Tak adalah saya gurau je. Saya nak buka soalan Ustaz. Uh, Nak buka soalan tak? mungkin 2 soalan boleh tak? Tak panjang lah Sebab saya bertugas hari ni jauh pula. Sila. InsyaAllah. Syukurlah ada juga Ustaz buka soalan. Kan nak tutup tadi. Silakan jemaah. Ustaz, tadi bila Ustaz cakap pasal, saya baru nak tanya pasal rahmah 100 rahmah Allah tu kan Ustaz. Sampai 9 Ustaz cakap bagi di syurga untuk orang yang beriman. Saya kan khas untuk orang-orang yang dah masuk syurga. Rupa-rupanya yang dah Untuk masuk orang neraka beriman. tu pun. Ya. Masya-Allah. Allahu Akbar. Alamak, Kak Irma minta maaf lah, minggu lepas tak buka. Okey, minggu ni kita buka sebab difahamkan ni kuliah akhir kan sebelum masuk Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya. Maafkan Assalamualaikum, silakan Bunda. Ustaz, bermakna kita ni terus saja berdoa, sentiasa berdoa bila masuk untuk menuju ke syurga Allah. Ya Ustaz, mohon pencerahan. Okey, Terima kasih, betul. Ustaz. Betul. Assalamualaikum. Kita sentiasa perlu berdoa dan terus berdoa dan sentiasa terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam hadis qudsi Allah Taala sebutkan inni zanatu abdi bi. Aku ni mengikut sangkaan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku kata aku jahatlah kata Allah Taala. Kalau hamba-Ku sangka aku baik, aku baiklah. Maksudnya Allah akan mengikut pada sangkaan-sangkaan kita. Kita mula ya Allah, Allah ni betul kasihlah. Betul Allah akan kasih pada kita. Ya Allah, Allah ni betul-betul Maha Pengampun lah. Allah ampuni dosa kita. Allah Ta'ala ni Maha Pemurah lah. Pemurahlah Allah kepada kita. Allah ni sanggup beri hidayah walaupun saya buat jahat, berilah Allah hidayah pada kita. Selagi itulah jangan putus asa daripada Allah. Selagi itulah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak putus asa daripada Allah Ta'ala. Dia tak sama kan Tuhan dengan makhluk-makhluk ni. Mungkin dia fed up, give up. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Sekali-kali dia takkan takkan jemu dengan kesalahan-kesalahan hamba yang bertaubat kepada dia. Okey? Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Baik, satu soalan lagi. InsyaAllah. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Zina. Ustaz, bila Ustaz cakap orang yang tadi kan sifat manusia ni, dia tengok dari jauh je dah kata tak payahlah pergi kan sebab dah penuh macam tu kan. Saya macam maknanya sifat manusia ni daripada dunia sampai ke sana pun masih macam tu Ustaz. Okey. Baik, memang macam itulah sifat manusia. Nama pun manusia kan. Macam tu memanglah sifat dia. Sampai kan tadi kita bincang. Dah keinginan tu tak pernah puas. Dah nampak satu syurga, dah dapat satu pokok, dah berjanji dah. Dia langgar juga janji dia. Dia nak juga. Dan Allah Ta'ala tak jemu kan nak makbulkan. Allah makbulkan. Dia nampak lagi. Nampak tak? Maksudnya satu perangai yang tengok daripada jauh, dah penuh dah. Tak payahlah. Sama. Bawa sampai ke hari akhirat. Sifat yang keinginan pada dunia pun macam tu juga. Bawa sampai ke hari akhirat. Sifat manusia ni macam tu. Sebab itu di hari akhirat tu ayat syurga banyak bincang tentang nikmat-nikmat yang takkan putus-putus lah di hari akhirat. Dalam masa yang sama walaupun nampak sikap manusia ni nak mudah, nak senang. Tapi Allah tunjukkan juga yang rahmat Allah tu sangat luas. Dan Allah melayan sifat hamba-Nya tu. Ya Allah Ustaz. Macam malunya. Bila Kak Zina faham macam tu, Allah sentiasa melayan keinginan kita. Di situlah kita akan nampak adanya rahmah. Di situlah kita akan nampak adanya kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Okay? Bila kita faham tu, oh ya Allah, yang keinginan kita yang pelik-pelik yang itu Allah Ta'ala tunai. Macam itulah. Jadi Allah Ta'ala ni tak pernah jemu. Bila kita faham, ya Allah Ta'ala melayanlah semua hajat-hajat kita ni. Maksudnya itulah namanya rahmah. Kalau manusia fed up dah, give up dah kan. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, tak perlu berkira-kira lah. Meminta-minta, tak perlulah kita berkira-kira untuk melakukan ketaatan pada dia. Sebab dia boleh buat apa sahaja apa yang kita inginkan. Okay? Terima kasih banyak visian yang baik. Maknanya Allah suruh kita meminta-minta pada dia. Kan Ustaz? Betul. Lagi diminta, lagi dicintai.
Tak rasa macam lagi berbunga-bunga nak masuk Ramadan ni, nak Betul Kak, Allah, betul. ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tanya lagi ke Ustaz? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Ni Ustaz, maksudnya kita orang yang beriman semuanya akan masuk ke syurga lah akhirnya. Tapi Betul. berapa tahun tu kita diseksa di neraka sebelum boleh kita masuk ke syurga tu? Yang itulah soalnya. Berapa lama kita boleh duduk dalam neraka tu? Yang itu yang kita tak mampu nak tahan lah. Yang itulah kita fikirkan. Saya sebut awal tadi kan. Allah tahan nikmat pun kita rasa azab dah. Apatah lagi kalau dia azab. Sudah tentulah perkara tu luar daripada jangkauan kita. Saya rasa janganlah. Minta jauh lah daripada azab api neraka ni. Kalau boleh biar masuk syurga lah. Okay. Semua orang akan masuk dalam syurga. Yang penting ada keimanan kepada Allah Ta'ala. Cuma soalnya berapa lama, yang itu tak tertahan. Dan jangan kita kata, tak apalah masuk neraka, kejap je nanti masuk syurga. Tak, itu bukan cara kita berfikir. Orang mukmin tak fikir macam tu. Orang mukmin sentiasa berfikir dia nak rahmat Allah dan dia nak adanya pengampunan daripada Allah. Sekali-kali tak akan masuk di dalam syurga Allah. Masya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah Baby Musa. Ustaz, kita tutup Ustaz Okey, Ustaz baik, pun silakan. dah nak jadi baby Mr. Mama dah, okey. Jadi masya-Allah, barakallah. Dah jadi babysitter. Khairan jazak. Di atas perkongsian hadis hari ini, masya-Allah, dengan rahmat Allah dapat mengeluarkan manusia dari neraka. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah, mengatasi segalanya. Tapi kenapa sedikitnya kita bersyukur, berkira-kira dengan Allah? Kenapa kita tak merasai kasih sayang Allah? Kenapa begini tindakan kita kepada Allah yang maha baik? Masya-Allah, sangat muhasabah diri pada pagi ni, masya-Allah. Jadi terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah kita pada pagi Jumaat yang barokah ini. Sebelum saya menyerahkan kepada Ustaz untuk baca tasbih kafarah, saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf bersependa kita memasuki bulan yang mulia Ramadan dan Ramadan. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Ustaz, sebelum tu sikit aibahan, lupa pula. Kuliah kita hari ni petang ni bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Hajah Noliah binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Imam Mazhab Syafi'i jilid yang pertama, 5.10 petang hari ini. Jangan lupa ya, insya-Allah. Jadi Ustaz, yang ini Ustaz tutup dengan tasbih kafarah, doa dulu kan, doa tasbih kafarah dan surah Al-As saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbagna sighara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzu bika minasy-syiqa wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabin nari jahannam wal 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnati masiihid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamdika alaina fi sakaratil maut ونجاة من النار وعافا عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله.
Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillah. Terima kasih semua. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.